Selamat sejahtera Dr. Azmir. Nama saya Tarshini Anak Perempuan Saravanan bernombor matrik BB21110773. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pengenalan kepada rukun negara. Rukun negara adalah satu ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan juga perundangan. Rukun negara juga adalah peraturan hidup atau norma hidup yang sangat penting kepada setiap anggota masyarakat di negara ini. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Jelaslah bahawa prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Tanpa perpaduan, negara kita akan terdedah kepada pelbagai ancaman dan juga kelemahan. Hal ini boleh mengakibatkan kedaulatan negara terjejas dan berlakunya huru-hara, rusuhan pergaduhan kaum dan sebagainya. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian utama, di mana bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk dan bahagian kedua yang menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Saya Isnatasha binti Ismail, nombor matrik BB21110776 akan membentangkan mengenai latar belakang rukun negara. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertuan Agong 4 telah mengisytiharkan rukun negara sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1970. Rukun negara merupakan falsafah kebangsaan Malaysia yang diasaskan oleh Majlis Gerakan Negara atau juga dikenali sebagai Mageran. Rukun negara dibentuk bertujuan untuk mencapai perpaduan yang kukuh antara kaum kerana ia merupakan kunci kepada keharmonian Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan salah satu sejarah gelap di Malaysia yang mana terjadinya rusuhan berdarah antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Peristiwa tersebut berlaku beberapa hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya. Perarakan kemenangan oleh kaum Cina dianggap sebagai sebuah provokasi yang membakar kemarahan kaum Melayu. Selain itu, rasa tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu berikutan dasar pecah dan perintah British yang menyebabkan jurang ekonomi antara kaum akibat daripada pengasingan lokaliti dan perbezaan aktiviti ekonomi juga menjadi punca perbalahan. Berikutan rusuhan tersebut pada 16 Mei 1969 yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat. Kemudian Majlis Gerakan Negara ditubuhkan bagi menggantikan fungsi Parlimen dan telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara yang ditugaskan untuk merangka strategi pembangunan negara. Rukun negara merupakan asas perundangan dan dijadikan sebagai rujukan sebelum sebarang keputusan dibuat. Rukun negara terbahagi kepada dua iaitu kepercayaan dan prinsip. Kepercayaan merujuk kepada hasrat Malaysia untuk menyatu padukan negara dan mewujudkan masyarakat demokratik. Manakala prinsip pula ada 5 iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Pengisytiharan rukun negara berjaya memelihara bangsa Melayu sebagai bangsa utama Malaysia di samping tidak meninggalkan kaum lain. Hai, nama saya Ebi Emilin Ebel dan nomor metrik saya adalah BB21110700. Saya akan membentangkan tentang prinsip rukun negara yang pertama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip yang terkandung dalam rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian masyarakat di Malaysia. Prinsip rukun negara yang pertama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, didefinisikan sebagai keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala seruhannya berlandaskan agama masing-masing, selaras dengan apa yang telah dinyatakan dalam rukun negara. Hal ini menjelaskan bahawa masyarakat di Malaysia adalah bangsa atau negara yang diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Perlembagaan Persekutuan, yaitu Undang-Undang Utama di Malaysia, telah memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi, namun agama atau kepercayaan lain masih boleh diamalkan dengan aman di semua tempat dalam Malaysia.
Tindakan yang membeza-bezakan terhadap seorang warga negara atas perihal agama amat dilarang sama sekali karena perbuatan ini telah menunjukkan sikap resis yang boleh memecah belahkan serta mengganggu keharmonian masyarakat Malaysia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang. Melalui agama, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan harmoni karena setiap agama yang dianuti mengajarkan untuk membuat kebaikan. Hal ini menyebabkan masyarakat di negara kita mempunyai haluan hidup yang baik serta dapat membezakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Pegangan agama yang utuh melalui kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan wujudnya keharmonian di negara kita karena wujud sikap saling menghormati dan saling menghargai antara satu sama lain. Oleh itu, menyadari akan pentingnya pegangan agama yang kuat dan kepercayaan kepada Tuhan menjadikan prinsip ini dijadikan sebagai prinsip yang pertama oleh jawatan kuasa pengubal rukun negara. Salam sejahtera semua, nama saya Eviana Ibisim dengan nombor metrik BB21110680. Seterusnya saya akan terangkan bagaimana prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk keharmonian rakyat Malaysia. Apabila amalan ini diamalkan, manusia akan tahu membezakan sesuatu yang benar dan salah sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Mereka akan berfikir terlebih dahulu adakah perbuatan mereka itu mengikut suruhan agama maupun tidak. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri bersempena sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara, prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan, ia mampu membuatkan seseorang manusia untuk bertimbang rasa, menjauhi kejahatan dan melakukan sesuatu tindakan bijak dan sewajarnya. Mempunyai pegangan agama yang kukuh juga dapat membentuk budi pekerti mulia dalam diri seseorang. Sebagai contoh, apabila seseorang yang patuh dan taat kepada ajaran agama, secara tidak langsung seseorang itu akan mempunyai budi pekerti yang mulia serta sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap tolong-menolong kepada orang yang susah tanpa mengira kaum. Hal ini secara tidak langsung dapat membentuk keharmonian antara masyarakat di Malaysia. Terusnya, mempunyai pegangan agama yang baik juga akan mengajar kita untuk bersikap baik dan positif. Ajaran agama yang baik ini dapat membentuk seseorang individu untuk bersikap baik dan positif. Jika setiap masyarakat kita berpegang teguh kepada ajaran agama masing-masing, maka kehidupan yang harmoni dan sejahtera dapat dibentuk. Masyarakat kita akan dapat bergaul dengan harmoni dan saling menghormati walaupun terdapat pelbagai agama dan kepercayaan, tanpa wujudnya pertelingkahan dan perselisihan faham berlaku antara mereka. Akhir sekali, mempunyai pegangan agama yang kukuh juga mengajar kita untuk menghargai ciptaan Tuhan. Dalam ajaran agama, setiap hidupan adalah ciptaan Tuhan. Mereka akan berasa bersalah sekiranya melanggari ajaran agama dan kepercayaan. Sikap ini perlu dijadikan contoh kepada orang ramai untuk bersama-sama menjaga keharmonian alam sekitar. Contohnya, penganut tidak akan melakukan pembalakan hutan kerana ia merupakan sesuatu perbuatan yang salah di sisi agama dan undang-undang. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, seterusnya saya akan membentangkan tentang prinsip rukun negara yang kedua, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Berdasarkan prinsip kedua rukun negara, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara, adalah sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara telah diamalkan. Selaras dengan kedudukan yang di Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan yang di Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di Pertuan Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada yang di Pertuan Agong. Oleh itu, rakyat mestilah taat kepada raja-raja mereka dan rakyat juga harus taat kepada yang di Pertuan Agong. Kesetiaan merupakan jiwa bangsa rakyat Malaysia. Dengan adanya prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, rakyat Malaysia akan saling hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Ini adalah kerana yang di Pertuan Agong dan raja-raja sentiasa melakukan perkara-perkara yang membawa kepada keamanan. Institut raja menjadi simbol perpaduan kaum di Malaysia.
raja untuk diumpamakan sebagai payung kedaulatan negara yang menaung setiap negeri masing-masing tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Hal yang demikian, negara Malaysia semakin maju dan berkembang pesat adalah kerana sikap kesetiaan rakyat yang sentiasa taat kepada raja dan negara, yang di Pertuan Agong merupakan institusi tertinggi negara dan menjadi nadi kerajaan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, yang di Pertuan Agong adalah ketua utama negara bagi persekutuan yang mengambil keutamaan mengatasi segala orang dalam persekutuan dan yang tidak boleh didakwa dalam sebarang perbicaraan dalam mana-mana mahkamah kecuali di mahkamah khas. Menurut perkara 150 pula, yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengeluarkan pengisytiharan perintah darurat. Kuasa pengisytiharan ini pernah dilaksanakan apabila tercetusnya rusuhan kaum pada tahun 1969. Menurut perkara 55-2, yang di Pertuan Agong juga boleh menangguhkan atau membubarkan parlimen. Amat jelas sekali bahawa institusi yang di Pertuan Agong adalah tonggak negara yang menjamin perpaduan kaum, keharmonian dan kemakmuran negara. Assalamualaikum, nama saya Mak Faizal bin Mazlan and magic number BB210240. Jadi untuk prinsip kenegaraan kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negeri ini. Setiap warga negara Malaysia perlu menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong. Penghayatan terhadap prinsip kedua mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara. Justru itu, institusi raja tidak boleh dicemari, diperlekikan atau dihina serta ia tidak wajar dipolitikkan sama sekali. Prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Untuk merealisasikan aspirasi perpaduan, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta harus diamalkan dalam kehidupan seharian. Agama dan kerohanian mendorong kita cara hidup mulia, mencinta keamanan dan prihatin kepada orang lain. Walaupun wujud perbezaan doktrin dan teologi dari antara agama, penganut agama yang berbeza masih dapat hidup secara harmoni dengan fokus kepada nilai-nilai mulia. Nama saya Nazwa Farha binti Jauhidi, nomor metrik BB211068. Saya akan membentangkan tentang keluhuran perlembagaan. Perlembagaan bermaksud undang-undang atau peraturan yang dijadikan sebagai dasar pemerintahan negara. Perlembagaan terbagi kepada dua jenis, iaitu bertulis dan tidak bertulis. Jenis perlembagaan yang diamalkan di Malaysia adalah perlembagaan bertulis yang dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Kombinasi perlembagaan di Malaysia terdiri daripada dua kombinasi, iaitu federalism dan juga kesatuan unitary. Federalism bermaksud kuasa pentadbiran berada di bawah kerajaan pusat, manakala kesatuan unitary pula bermaksud percampuran antara dua kuasa, iaitu kuasa negeri dan juga kuasa kerajaan pusat. Keluhuran perlembagaan boleh ditakrifkan sebagai rakyat Malaysia mematuhi dan menerima bahawa perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi serta mematuhi keluhurannya. Terdapat dua tujuan keluhuran perlembagaan yang dapat membentuk keharmonian rakyat Malaysia. Pertama adalah membentuk suatu pemerintahan yang adil di mana undang-undang yang digubal hendaklah tidak bercanggah dengan perlembagaan, bermaksud pihak kerajaan atau mana-mana pihak tidak boleh sesuka hati menggubal sesuatu undang-undang tersebut mengikut kepentingan mereka. Seterusnya, badan pemerintahan dibagikan kepada tiga, iaitu legislatif, kehakiman dan juga eksekutif. Ini dapat mengelakkan daripada pemusatan kuasa. Maka, rakyat yang harmoni dapat dibentuk kerana sesuatu pihak tidak hanya akan melakukan suatu program atau projek berlandaskan kepentingan sesuatu pihak sahaja. Seterusnya adalah membentuk negara yang aman dan stabil. Perlembagaan persekutuan menjadi peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kestabilan negara. Dalam perlembagaan ada disebutkan mengenai isu-isu sensitif seperti agama, iaitu agama Islam menjadi agama rasi Malaysia, tetapi rakyat yang lain masih diberikan kebebasan untuk menganut agama lain dan kepercayaan mereka sendiri. Maka rakyat yang harmoni dapat dibentuk kerana rakyat masih mendapat kebebasan dan tidak berasa terkongkong dengan perlembagaan Malaysia.
Terdapat dua kepentingan keluhuran perlembagaan yang dapat membentuk keharmonian rakyat Malaysia. Kepentingan pertama adalah menjamin perpaduan kaum, di mana melalui Perkara 152 dalam perlembagaan, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan dijadikan sebagai alat komunikasi di antara pelbagai kaum, yang ini akan menyebabkan kurang perselisihan faham antara kaum kerana mereka saling memahami apa yang dituturkan dan dibicarakan antara satu sama lain. Maka keharmonian rakyat Malaysia dapat dibentuk kerana kurang perselisihan antara pelbagai kaum. Kepentingan yang kedua adalah menjamin sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Perlembagaan dijadikan sebagai buku rujukan dan juga panduan dalam pentadbiran negara. Apabila pemerintahan berpandukan perlembagaan, maka pentadbiran yang adil, bersih, cekap dan jujur dapat dijamin. Perkara ini akan menyebabkan tidak berlakunya rusuhan ataupun ketidakpuasan hati di antara rakyat dan juga kerajaan, maka keharmonian rakyat dapat dibentuk. Salam sejahtera. Nama saya Krisha Adila Shanislim, BB 21110747. Kewujudan perlembagaan dalam sesebuah negara adalah sangat penting dalam membentuk keharmonian rakyat. Keluhuran perlembagaan mestilah dihormati oleh setiap warga negara kerana perlembagaan adalah asas kepada undang-undang. Oleh itu, rakyat haruslah mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan dalam kehidupan seharian. Rakyat Malaysia perlulah sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan dalam perlembagaan tersebut dan tidak melanggar peraturan agar tidak dihukum. Ini adalah kerana perlembagaan negara Malaysia adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Rakyat Malaysia wajiblah mengetahui rukun negara sejak kecil lagi. Rukun negara harus dipupuk semasa di sekolah untuk mendedahkan kepentingan prinsip-prinsip yang terdapat, terutama prinsip keluhuran perlembagaan. Ini merupakan salah satu tanggungjawab penting kepada semua rakyat Malaysia untuk memastikan perpaduan dan ketenteraman negara kekal utuh. Justru itu, menjunjung tinggi dan mendaulat serta mempertahankan perlembagaan negara Malaysia adalah satu tanggungjawab yang mulia dan terpuji bagi setiap warga negara Malaysia, tidak kira bangsa, keturunan, agama dan kebudayaannya. Kestabilan negara menjadi pedoman kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum, ke arah pembentukan perpaduan nasional melalui perlembagaan. Sesungguhnya apabila wujudnya perpaduan nasional, maka barulah terjamin kesejahteraan masyarakat majmuk dan seterusnya akan melahirkan pula sesebuah negara dan bangsa Malaysia yang bersatu, demokratik, adil, liberal dan saintifik tanpa mengira keturunan dan kepercayaan. Pendeknya, jelas sekali prinsip ini merupakan kunci kepada masyarakat pelbagai kaum di Malaysia demi memelihara serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara Malaysia sendiri. Kesimpulannya, perlembagaan persekutuan amat penting dalam aspek pentadbiran dan pembangunan negara kerana dapat menjamin kestabilan kelicinan pentadbiran kerajaan, memperuntukkan hak asasi rakyat dan memastikan taat setia rakyat yang sepenuhnya kepada negara. Oleh sebab itu, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Salam sejahtera semua. Nama saya Tan Pei Hui. Nombor metrik saya adalah BB 21110715. Dan hari ini saya akan bentang tentang kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang merupakan prinsip keempat dalam rukun negara. Pihak kerajaan dan rakyat yang terlibat dengan undang-undang sewajibnya mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Hal ini kerana undang-undang memberi perlindungan kepada semua lapisan masyarakat. Dengan ini, undang-undang yang ditetapkan oleh negara semestinya undang-undang yang stabil dan tidak boleh diubah dengan sesuka hati. Tujuan untuk menghormati prinsip kedaulatan undang-undang adalah untuk menjaga ketenteraan dan keselamatan masyarakat, mencegah diskriminasi berdasarkan kaum, jantina atau status sosial, memastikan kredibiliti badan kehakiman dan akhir sekali mengelakkan keputusan dipengaruhi oleh mana-mana pihak berkepentingan. Sekian, terima kasih. Ahli kumpulan saya akan menyambungkan pembentangan yang seterusnya. Prinsip kedaulatan undang-undang secara umum. Kerajaan perlulah mempunyai asas atau mesti merujuk dengan sumber yang sah apabila melakukan sesuatu undang-undang supaya undang-undang ini adil dan saksama.
Badan kerajaan perlulah mengikut undang-undang yang mengandungi piawaian keadilan yang diterima oleh masyarakat bersandarkan nilai-nilai tertentu yang disepakati dalam perlembagaan. Terdapat 3 kepentingan kedaulatan undang-undang di Malaysia. Yang pertama, menurut AVDC iaitu seorang ahli falsafah Inggeris mengatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dihukum sekiranya tiada peruntukan undang-undang yang khusus dan jelas. Dalam erti kata lain, kuasa menghukum tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya dan haruslah mempunyai bukti yang sangat kukuh dan sah. Kedua, kesamarataan dan keadilan di dalam pelaksanaan undang-undang amatlah penting. Jika hal ini tidak dilakukan, maka rasuah akan berleluasa kerana tiada sifat tanggungjawab dalam diri individu tersebut. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia iaitu pemakaian prinsip semakan kehakiman juga adalah penting supaya hak asasi manusia dilindungi daripada dicabuli. Kesan kedaulatan undang-undang kepada rakyat Malaysia. Yang pertama, Malaysia akan hidup aman dan damai dengan pelbagai kaum, bangsa dan agama. Hal ini kerana Malaysia mempunyai undang-undang yang adil dan saksama. Seperti yang diperkatakan oleh mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau mengatakan bahawa Malaysia kurang mengeluarkan perkataan yang boleh menghina agama dan bangsa lain, dan inilah menjadikan Malaysia sentiasa harmoni. Kesopanan dan kesusilaan adalah prinsip yang menekankan perkembangan personaliti, tingkah laku dan ketertiban seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan oleh kerajaan. Tata susila bermaksud peraturan moral ataupun adab sopan dan budi pekerti yang baik mahupun perbuatan yang tidak angkuh atau menyinggung perasaan seseorang dalam sesuatu kaum. Seterusnya, Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Hal ini kerana rentetan asas perpaduan kaum yang dilihat rapuh dan goyah ketika berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang menyaksikan pergaduhan dan rusuhan kaum khususnya di Kuala Lumpur. Konsep kepimpinan melalui teladan adalah meletakkan pemimpin sebagai individu yang bertanggungjawab, mempamerkan ciri kepimpinan dan integriti yang diperakui rakyat. Cara membentuk kesopanan dan kesusilaan adalah yang pertama, kesopanan dalam memberikan pendapat dan menyuarakan idea serta gagasan boleh memberi keselesaan kepada para pemimpin untuk menilai sesuatu gagasan dengan cara yang positif. Kedua, kemajuan teknologi boleh membuka ruang sempadan interaksi antara masyarakat dan peluang ini boleh digunakan untuk memupuk kesedaran akan kepentingan menggunakan perkataan yang sopan ketika berkomunikasi. Rukun negara yang telah diwujudkan pada tahun 1970 bertujuan mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional antara pelbagai kaum di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan masing-masing. Jelaslah bahawa hal ini bertujuan menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat, nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang, serta masyarakat yang sopan dan bertata susila. Nilainya perlu difahami, dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat kerana keharmonian negara bergantung kepada masyarakat yang tinggi disiplin dan cintakan akan negara. Prinsip-prinsip rukun negara sebenarnya adalah satu falsafah dan ideologi negara yang menjadi dasar kesatuan, perpaduan bangsa serta pedoman kepada kehidupan semua masyarakat pelbagai kaum dan budaya di negara kita, Malaysia.